Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Guzalina binti Ko Ahmad, nombor matrik 274224 dari Pusat Pembelajaran UUM, Cawangan, Melaka. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pembinaan negara bangsa mengikut perspektif Malaysia. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, mari kita lihat apakah definisi negara bangsa. Negara bangsa adalah dua perkataan yang berbeza. Perkataan negara, menurut Kamus Pelajar edisi kedua, adalah satu kumpulan masyarakat yang mendiami satu kawasan, mempunyai kedaulatan politik dan juga jentera pemerintahan. Ataupun boleh diterjemahkan sebagai satu unit politik yang mempunyai kedaulatan dan mempunyai tanggungjawab dan kuasa menjalankan hal ehwal pentadbiran sendiri. Bagaimana pula dengan definisi bangsa? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, jenis manusia daripada satu asal keturunan, kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan. Ataupun boleh diterjemahkan sebagai kewujudan dalam kumpulan manusia tertentu dengan beberapa ciri yang sama, mempunyai persamaan dalam unsur-unsur jasmani, politik dan kebudayaan. Bagaimanapun, negara bangsa mesti mempunyai tiga komponen utama, iaitu negara, individu dan bangsa. Negara adalah wilayah kewujudan manusia. Individu adalah manusia. Bangsa adalah satu kesatuan manusia yang hidup dalam sesebuah negara. Bagaimanapun, ciri-ciri asas pembentukan negara bangsa mestilah masyarakat yang tinggal di situ hidup bersatu padu tanpa fahaman perkauman, sempit seperti kepercayaan, bahasa dan terima satu nilai kebangsaan dengan hati yang terbuka. Seperti contoh dengan dasar pendidikan negara dan dasar kebudayaan kebangsaan. Sebilangan besar rakyat mesti berpegang kepada ideologi politik yang sama, iaitu demokrasi liberal. Ketiga, kepercayaan dan keyakinan yang tinggi kepada sistem pemerintahan dan undang-undang negara, di mana boleh memberi perlindungan dan keadilan kepada mereka, seperti Perlembagaan Malaysia. Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi negara bangsa. Yang pertama, integrasi, iaitu matlamat kebangsaan yang memerlukan integrasi kaum. Yang kedua, nationality, yang mengikat seseorang warga negara yang baik menjadi satu bangsa yang mempunyai kesetiaan, sayang dan sanggup berkorban demi negara. Yang ketiga, nasionalisme, dengan membina semangat kekuatan dan keyakinan diri. Sebagai contoh, kerajaan satu ketika dulu pernah mewujudkan Kem Bina Negara PLKN, di mana generasi muda diberi peluang untuk menyertai Kem Bina Negara. Di situ mereka akan diajar bagaimana untuk membina keyakinan diri, membina semangat, cintakan negara dan pelbagai lagi. Keempat, patriotisme, semangat sanggup berkorban demi negara. Yang kelima, globalisme. Keenam, kepelbagaian budaya. Walaupun negara Malaysia terdiri daripada pelbagai masyarakat majmuk, namun perlulah diberi penekanan kepada identiti kebangsaan. Yang ketujuh, pluralisme. Satu ketika dulu, sewaktu penjajahan Inggeris, mereka telah mengamalkan satu dasar pecah dan perintah, di mana mereka membahagikan kaum mengikut sektor. Daripada sini,
kita nampak ia memang menghalang perpaduan. Jadi, peranan kerajaan pada ketika itu dengan mengamalkan dasar ekonomi baru, mereka membuat penstrukturan semula. Ke-8, liberalism. Kebebasan individu yang tidak terkawal akan menghalang pembentukan negara bangsa, jadi mesti berjaga-jaga. Ke-9, neofeudalisme. Neokolonialisme dan sistem budaya, sosial dan politik menyekat demokrasi. Dan ini tidak bagus. Ke-10, demokrasi. Amalan demokrasi lahirkan warga negara yang tahu kebebasan dan tanggungjawab kepada bangsa dan negara. Sebagai contoh, sewaktu pilihan raya umum ke-14, di mana berlakunya pertukaran kerajaan BN kepada Pakatan Harapan. Di situ berlaku dengan aman, tiada pertumpahan darah seperti di negara-negara luar. Pembentukan negara bangsa akan melalui 4 proses, iaitu pertama, state building, iaitu pembinaan negara. Kedua, nation building, bina bangsa. Ketiga, mass participation, iaitu penyertaan rakyat. Dan yang keempat, politics of distribution, iaitu pengagihan nilai-nilai dalam masyarakat. Semua ini melalui satu proses yang panjang. Bermula daripada penjajahan. Terdapat juga pelbagai cabaran dalam pembentukan negara bangsa Malaysia. Pertama, terdapat musuh negara di mana-mana, ancaman luar dan neokolonialisme. Sebagai contoh, peristiwa pencerobohan Lahad Datu yang berlaku pada satu ketika dulu, di mana mereka menuntut Kesultanan Sulu. Kedua, nasionalisme mesti dipupuk untuk mengelakkan peristiwa 13 Mei berulang kembali. Ketiga, pengetahuan dan pemahaman tentang asal-usul dan perkembangan tamadun manusia membantu generasi hargai warisan, usaha dan sumbangan manusia yang terdahulu. Keempat, pendidikan sejarah Malaysia menjamin kestabilan politik dan mewujudkan asas jati diri. Contohnya, pemahaman kepada rukun negara dan menghormati perlembagaan Malaysia. Ini saya merumuskan bahawa negara bangsa hanya dapat dibina dan dikekalkan dengan semangat nasionalisme pada setiap individu tanpa mengira kaum, status dan ideologi. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Terlihat manis di sinari rembulan, gadis rupawan berbaju kebaya. Perpaduan kaum berpisah jangan, bersama membina negara bangsa berjaya. Sekian, terima kasih.